Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita tinggal saat kitab kita pada malam ini. Ada tajuk lain yang ingin saya kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita baru sahaja menyambut sambutan ulang tahun ataupun sambutan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Satu peristiwa agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperjalankan oleh Allah pada sebahagian daripada malam untuk Allah perlihatkan kebesaran kekuasaan Allah kepada baginda. Dan kemuncak dalam peristiwa ini adalah kefarduan salat yang telah difardukan kepada baginda dan kepada umat baginda. Sebagaimana yang tercatat di dalam kitab, Allah Subhanahu wa taala menfardukan salat 50 waktu. Kata Allah, wa inni yawma khalaqtus samawati wal arda faradtu alayka wa ala ummatika 50 salatan faqum anta biha wa qaumuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku pada hari aku mencipta langit dan bumi lagi telah aku menetapkan kefarduan salat sebanyak 50 waktu ke atas kamu dan juga ke atas umat kamu, wahai Muhammad. Maka bangunlah kamu mendirikannya, demikian juga umat-umat kamu, laksanakan salat sebagaimana yang telah difardukan. Kita baca dalam kisah, riwayat menceritakan kepada kita ulang-alik Nabi naik minta kurang daripada Allah. Setelah mendengar nasihat Nabi Allah Musa alaihi salam, akhirnya daripada 50 waktu itu Allah kurangkan kepada 5 waktu, yang menjadi ketetapan ke atas setiap daripada kita untuk melaksanakannya setiap hari, 5 waktu sehari semalam. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, apabila kita melihat di sini, kita dapat gambaran bahawasanya betapa besarnya, betapa pentingnya salat, sehingga kan Nabi menyebut as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang dalam agama. Barang siapa yang mendirikan salat, dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agama.
Dan kita melihat bagaimana pentingnya solat tadi sehingga Allah Subhanahu wa taala menfardukan solat 5 waktu ini secara terus menerus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kefarduan-kefarduan yang lain, seperti mana ibadah puasa, Jibril bawa turun wahyu kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jibril alaihi salam menurunkan wahyu tentang kefarduan kewajipan puasa kepada Nabi. Begitu juga perintah-perintah yang lain, zakat, haji dan sebagainya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Kemudian turun ayat lepas itu daripada tentang kefarduan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala menfardukan kefarduan-kefarduan yang lain melalui perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Adapun sembahyang, kata ulama, Allah menfardukan sembahyang ini secara terus menerus daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di sini kita dapat menggambarkan bahawasanya betapa pentingnya solat tadi ni. Hatta kita sebagai manusia pun dalam amalan, dalam kehidupan kita, kalau kita panggil kenduri sebagai contohlah, ini analogi mudah nak faham. Kadang-kadang kalau orang-orang biasa, jiran-jiran kita, kadang-kadang kita kirim, kalau belah-belah kampung dia wakil satu orang, hang panggil belah ni, belah matahari naik, belah matahari jatuh, ada aku wakil dah ke dia, dia panggil semua. Mana kita wakil ke orang, panggil mai makan kenduri. Tapi kalau orang yang rapat dengan kita, Tok Besan kita contohnya, Tok Besan kita, Tok Besan pula baru je nikah musim PKP, baru ni dah lah. Adakah kita wakil ataupun kita sendiri start kereta pergi panggil? Tok Besan kata tak payah duk main lah, telefon pun tak apa, tak boleh lah, nak kena pergi panggil juga, rasa tak sedap ni. Kita sendiri pergi berjumpa dengan dia, jemput dia main. Dan kita pun kalau hak kirim ni kadang-kadang rasa nak pergi dengan tak pergi sama banyak, pasal dia tak panggil sendiri dengan kita. Contohlah kenduri-kenduri lain lah kan. Tapi kadang-kadang kalau dia main sendiri berjumpa dengan kita, nak pula 2-3 kali peringat, tak pergi, rasa tak lepas, dia kata contohnya. Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kat kita betapa besar, betapa pentingnya tuntutan salat ni. Sehingga Nabi sebut awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Mula-mula yang Allah akan tanya, yang Allah akan soal di akhirat, semayang kita. Kalau semayang, hak tadi semayang yang difardukan atas kita tadi selesai, cantik, elok, maka hak lain-lain tu jadi mudah insya-Allah. Tapi kalau semayang tu sangkut dah, hak lain-lain tu akan jadi payah, walaupun mungkin banyak sedekah dan sebagainya. Oleh kerana semayang tak selesai, menyebabkan hak lain pun kadang-kadang walau banyak sekalipun tak dapat nak bantu, nak tolong kita. Dan inilah satu-satunya kefarduan yang Allah fardukan di langit pada malam peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Kefarduan salat yang tak terlepas atas tiap-tiap kita, wajib menunaikannya. Bagi setiap mukallaf aqil baligh, wajib melaksanakan sembahyang ni 5 waktu sehari semalam. Saya nak petik apa yang disebut oleh Syekh Daud Abdullah Fatani rahimahullah di dalam kitab dia yang masyhur, yang kebanyakan orang-orang Melayu kita di Nusantara ni duk mengaji kitab dia dalam bab sembahyang. Dalam kitab Munyatul Musalli, dalam satu tajuk, Syekh Daud Abdullah Fatani letak bab meninggal sembahyang 5 waktu dosa besar. Kata Syekh Daud Abdullah Fatani, dia kata apa? Meninggalkan sembahyang adalah semungkar-mungkar perkara yang mungkar, sebesar-besar dosa yang ada, dan sekeji-keji benda yang haram. Kata Syekh Daud Abdullah Fatani, tinggal sembahyang ni adalah semungkar-mungkar di kalangan perkara-perkara mungkar, adalah sebesar-besar dosa yang ada, adalah sekeji-keji benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu. Kemudian kata Syekh Daud Abdullah Fatani, pihak pemerintah menanggung beban kerja yang berat dan dosa yang besar
Jika rakyat jelata tidak menghiraukan pekerjaan agama, lebih-lebih lagi lah sembahyang 5 waktu dan juga sembahyang Jumaat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh syarak. Tanggungjawab pemerintah untuk menyeru, mengajak kempen rakyat ni supaya jaga sembahyang solat 5 waktu. Saya ingat masa mengaji di Kelantan tahun 97, 98, 99, 2000, 2001 ketika Allahyarham Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz masih ada pada ketika itu. Bila mari bulan Rejab, bulan tu dijadikan bulan kempen, disebut sebagai bulan salat, bulan sembahyang. Kempen habis-habisan untuk orang ni ambil berat pasal sembahyang. Bukan makna bulan lain tak kempen, bulan lain tak sembahyang. Tak, bukan makna lagu tu. Makna bulan ni bersempena dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dilancarkan kempen besar-besaran, kempen salat, kempen sembahyang, supaya manusia rakyat jelata sedar betapa besarnya kepentingan salat tadi ni. Yang kadang-kadang kita tak habiskan duit ringgit belanja untuk kempen benda-benda ni, kita duk kempen hak lain lah, makan buah-buahan tempatan, makan buah durian ke apa ke, hak tu kita habis duit belanja sukan dan sebagainya. Tapi hak tang semayang ni kadang-kadang kita tak melancarkan. Jarang kita tengok kempen besar-besaran, turun orang paling nombor 1 mai kempen semayang dan sebagainya. Maka kata Syekh Daud Abdullah Fatani, pihak pemerintah menanggung beban kalau seandainya rakyat jelata tidak menghiraukan pekerjaan agama, lebih-lebih lagi solat 5 waktu dan juga solat Jumaat. Abang tu berat jadi pemimpin ni, bukan senang. Yang kita duk berebut sangat tu, hak ni pun kita tak larat jawab dah depan Allah esok. Apa tindakan kita, apa kita buat untuk menyedarkan masyarakat rakyat kepada salat semayang. Itu kalau dalam skop yang besar. Kalau dalam skop yang kecil, kita di rumah tangga kita ni, kita sebagai bapa, sebagai ketua keluarga, suami, kita tengok ke tak anak-anak kita semayang ke tak dalam rumah kita. Mak ayah mungkin selesai dah, mari masjid, mari surau 5 waktu, tak nak tinggal subuh pun mai. Tapi anak-anak di rumah lagu mana? Kadang-kadang subuh tak pun. Kita balik semayang subuh, pas semayang subuh kita pergi minum, balik minum, tengok anak tidur terkangkang depan ruang tamu, depan televisyen. Televisyen pun duk menyala lagi, tak tahu tidur ke berapa semalam. Kadang-kadang sampai tak semayang subuh dalam rumah kita. Siapa dia ketua dalam rumah kita? Ni kata dia, kalau dalam skop yang kecil, pemerintah dalam rumah tangga, siapa dia? Si suami, si bapa. Anak-anak tak semayang, menjadi kewajipan pada ibu bapa kena tengok anak suruh semayang. Sebab tu Nabi kata, suruh anak kamu semayang ketika mana seawal usia 7 tahun. Mereka tak semayang umur 7 tahun, mereka tak berdosa lagi, belum akil balik. Tapi tanggungjawab kata ibu bapa, suruh mereka semayang dah pada ketika itu. Kalau kita tak ambil berat, kita nanti nak kena duk jawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita boleh mula daripada rumah, setiap masyarakat, setiap individu dalam rumah tangga tadi ni, setiap suami, setiap bapa, dia ambil peranan dia sebagai bapa, menyuruh anak-anak dia semayang, dia pastikan anak isteri dia semayang dalam rumah tangga. InsyaAllah bila semua rumah boleh buat lagu tu, qaryah kita, kampung kita, taman kita, tak ada masalah dalam bab semayang ni. Tapi bila mula di rumah tu celaru dah, pak tak ambil berat, nak tak celaru lagu mana, pak pun tak semayang. Kadang-kadang gerak pagi, gerak anak pergi sekolah, dia mangkit lewat dah. Kat 7.30 dah, jom pergi sekolah. Mak gerak, pak tak mangkit lagi. Gerak pak suruh pergi hantar anak sekolah. Pak pun mangkit, sapu-sapu muka, gabui-gabui basuh muka sikit. Anak pun pakai baju sekolah, terus start motor pergi hantar. Nak pergi mengaji, anak tak mayang subuh, pak pun tak mayang subuh. Nak pergi cari ilmu. Ilmu tu hak Allah. Allah yang beri pada kita. Lepas tu tak buat hak dia suruh, hak dia wajib dah kita. Mana nak mari barakah tuan-tuan? Dapatlah mengaji sampai SPM, CJ boleh dapat, tapi keberkatan tak ada. Tu yang bila habis SPM, conteng baju, maki cikgu, mencarut kat cikgu, ambil buku, lempak tahu dalam sungai, seolah-olah macam tak tahu, dia berasa macam habis, maknanya dia berjaya. Tak tahulah apa perasaan dia sampai dia tak, mungkin dia tak ada kaitan dah dengan ilmu ke, mana tak ada adab dengan guru. Mana nak mari keberkatan ilmu tadi ni? Sedangkan adab itu suatu benda yang sangat diutamakan dalam kita menuntut ilmu.
Mengaji dalam kitab At-Tibyan Adab fi Hamalatil Quran pun Imam Nawawi sebut. Banyak lagi dalam kitab-kitab yang lain. Mana nak mari keberkatan. Sebab tu kalau anak-anak tak semayang, sebab tu ibu bapa kena tekan anak semayang ni. Sebelum nak pergi sekolah pagi, tak kira lah, mula daripada darjah 1. Mak pak kena ambil berat. Kalau awal daripada tu lagi elok. Tadika nak pergi sekolah, subuh semayang dulu. Balik sat lagi zuhur semayang tak lagi. Kalau semayang dah di sekolah, alhamdulillah. Tak semayang lagi, semayang dulu. Sat lagi pukul 2.30, pukul 3 ada kelas fardu ain, kafar pula api. Balik kafar nak main, tanya semayang tak lagi. Tak lagi main sampai ada had sempadan dia masuk semayang maghrib. Lepas tu sat lagi nak tidur isyak semayang, mau duk tanya sedia di mulut kita. Supaya anak-anak faham, kata pok aku ni tak ada kompromi dalam bab semayang ni, dia cukup ambil berat. 7 tahun Nabi suruh kita ajak anak-anak kita seawal 7 tahun. Kalau hak laki-laki mungkin dia balik 13, 14, 15 tahun. 7 tahun tempoh untuk kita melatih anak-anak kita semayang. Supaya lekat semayang tadi ni, supaya betul semayang tadi ni. Bila mari akil balik, semayang tu tak payah suruh dah. Dia dah faham dah masuk waktu, dia tahu dah tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi suruh daripada awal lagi semayang. Bila Nabi sebut semayang, kata ulama, demikianlah ibadat-ibadat lain pun, puasa pun ajak pada anak-anak kita seawal umur 7 tahun. Sebab tu hari ni kalau anak-anak tuan-tuan umur 20, 30 tak semayang, tuan-tuan kena flashback, kena patah balik zaman dia kecil dulu, umur 7, 8 tahun, tuan-tuan suruh tak semayang. Umur 10 tahun dia tak semayang, tuan-tuan tibai tak sebagaimana yang Nabi suruh. Kalau tuan-tuan buat pada waktu tu tak ada masalah, anak-anak kita lekat semayang. Yang nak tanya tak lekat semayang ni pasal apa? Pasal inilah. Pasal kita daripada kecil lagi salah didikan tadi ni. Kita duk kulun hak lain. Kadang-kadang bila main musim periksa, kita hantar anak pergi tuition, sampai anak kita pun kadang-kadang tak semayang, pak pergi hantar anak pergi tuition pun, solat maghrib pun tak terlepas dan sebagainya. Pulun nak bagi anak ni dapat A, tapi lupa tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi sebut ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Mana jaga? Hak mana Allah suruh buat, hak mana Allah larang tinggal. Bila kita jaga tanggungjawab kita dengan Allah, kehidupan kita akan dijaga oleh Allah. Agama kita, rezeki kita, kehidupan tak usah duk bimbang, Allah jaga. Pasal kita ni orang yang jenis jaga tanggungjawab kita dengan Allah. Apa kita faham sebalik? Kalau kita tak jaga tanggungjawab kita dengan Allah, hak Allah larang kita buat, hak Allah suruh kita tak buat, Allah takkan jaga kehidupan kita. Itu yang jadi celaru. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Baik. Syekh Daud Abdullah Fatani menyebut lagi, ini dalam kitab lain, saya petik dalam kitab lain, disebut oleh sebahagian ulama mengatakan bahawa, ini dalam kitab lain, dalam kitab lain, dalam kitab dosa-dosa besar pun ada disebut ni. Dia kata apa? Seandainya dia meninggalkan salat kerana disibukkan oleh harta kekayaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama-sama Qarun, satu orang manusia yang derhaka kepada Allah disebabkan kekayaan dan harta dia. Kalaulah harta kekayaan menyebabkan kita tinggal salat, akhirat esok Allah letak dalam kumpulan kepala dia siapa dia? Qarun. Manusia yang dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia meninggalkan salat kerana sibuk dengan kekuasaan atau pemerintahannya atau urusan kerajaannya, sibuk dengan urusan pentadbiran, kuasa yang ada, pemerintahan, bil-bil lagi main musim nak pilihan raya ni, kalau nak kempen tuan-tuan, main tak semayang bang bukan dia lah tuan-tuan. Kalau dia nak jadi pemimpin macam mana kalau dia tak semayang? Sebab tu nak cari pemimpin, cari orang pemimpin hak jenis semayang. Kalau dia sendiri amanah dengan Allah pun dia tak jaga semayang tu sebagai tiang dalam agama, dia nak jadi pemimpin lagu mana? Dia amanah dia dengan Allah pun dia tak tunai, apatah dengan rakyat, dengan orang yang dia nak pimpin lagi-lagi lah. Tapi kalau hak pemimpin hak duduk atas orang, kita pilih orang yang jaga semayang, insya-Allah dia tahu tanggungjawab dia dengan Allah pun dia jaga cantik elok, insya-Allah orang yang dia pimpin pun dia akan jaga elok, insya-Allah. Pentingnya semayang.
Kalaulah dia tinggal semayang kerana apa? Kuasa, pemerintahan ataupun disibukkan dengan kerajaan dia, maka dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Firaun. Duk sekali dengan puak-puak ni. Jika seandainya dia meninggalkan solat kerana sibuk dengan urusan pentadbiran atau urusan parlimennya, syorak dalam kerajaan, sidang Dewan Rakyat sampai tak semayang, sebagai contoh lah. Tak tahu apa isu kita sampai akhirnya sampai tak semayang, maka di akhirat dikumpulkan bersama-sama dengan Haman. Ni saya petik lagi tak? Kami duk reka tak? Kalau seandainya dia sibuk, dia meninggalkan solat kerana sibuk dengan urusan perdagangannya, meneganya, bisnesnya, perniagaannya. Urusan perniagaannya, bisnesnya menyebabkan dia sibuk sampai tak semayang, maka dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf. Siapa dia Ubay bin Khalaf? Salah seorang pedagang kafir Quraisy di zaman Nabi yang berjaya. Tapi dia kafir, musuh kepada Allah, musuh kepada Rasul. Duk sekali dengan puak-puak tu. Lepas tu pentingnya kita tuan-tuan dalam kehidupan kita jaga semayang, dan semayang tu hendaklah berlaku di dalam waktu dia, lebih lagi di awal waktu. Allah Subhanahu wa taala dalam firman dia selalu kita baca kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, maka kecelakaan besar atau lembah wail bagi orang-orang yang sembahyang. Siapa dia? Iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, adapun yang dimaksudkan dengan wail, fawailun, wail itu apa dia? Ialah satu wadi, yakni lembah, yakni kawasan yang ada di antara dua gunung di dalam api neraka Jahannam, yang mana wadi atau lembah yang berada di antara dua gunung ini dalam neraka Jahannam menjadi tempat kediaman, tempat tinggal buat mereka yang melewat-lewatkan sembahyang, sehingga sembahyang tadi keluar daripada waktu dia. Dia sembahyang tapi luar daripada waktu. Subuh sembahyang tak? Sembahyang berapa? 8.30, pukul 9, tiap-tiap hari lagu tu. Ikut dia bangkit, kadang-kadang pukul 10. Kadang-kadang mak yang tak gerak, pak yang tak gerak. Kadang-kadang pak gerak, mak gerak kan. Bangkit mak pak balik subuh, kadang-kadang gerak anak. Panggil, subuh. Mak kata biar daripada letih malam tengok bola sampai pukul 3.30. Dia bangkit lagi, dia qada tu. Mudahnya kita kerana bola kita tak semayang. Beratok beli tiket bola sampai tak semayang. Umur bukan belah-belah tuan-tuan, umur 5-60 dah. Sampai bila nak duduk lagu tu? Sampai bila? Ni Allah beri ancaman. Lembah wail dalam api neraka untuk siapa? Untuk orang yang semayang. Semayang lagu mana? Dia semayang luar daripada waktu. Sedangkan Allah kata, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang ditetapkan ke atas orang-orang beriman mengikut waktu yang ada waktu dia. Subuh ada masa dia, tempoh dia. Zuhur ada masa, ada tempoh dia. Asar, Maghrib, Isyak pun demikianlah. Kita baca dalam kisah bagaimana bila Nabi terima kefarduan solat balik subuh esok, Zuhur, setengah riwayat kata Zuhur tu Jibril alaihissalam mai ajak Nabi semayang. Semalam ni terima fardu tapi tak tahu semayang lagu mana lagi, waktu mana nak semayang. Esok tu baru Jibril mai bawa Nabi pergi depan Kaabah. Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Jibril ajak Nabi semayang. Hari pertama Jibril mari di awal waktu. Awal waktu Zuhur Jibril mari balik. Awal Asar Jibril mari pula ajak Nabi semayang Asar. Masuk Maghrib Jibril mari pula di awal waktu Isyak. Jibril mari pula di awal waktu Subuh. Jibril mari pula di awal waktu ajak Nabi semayang. Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Hari yang kedua Jibril mari pula, mari di akhir waktu nak habis Zuhur Jibril mari, akhir waktu Asar Jibril mari, akhir waktu Maghrib Jibril mari, akhir Isyak, akhir Subuh Jibril mari. Ajak Nabi semayang 2 hari, ajak Nabi semayang. Semayang di antara 2 waktu ni. Allah sebut innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang Allah tetapkan ada waktu dia. Maka semayang mesti berlaku dalam waktu tadi ni. Sebaik-baiknya di awal waktu. Jangan sampai keluar daripada waktu.
Kalau semayang luar daripada waktu lagu tulah, semayang tak Zuhur, semayang. Masuk asar baru semayang. Asar semayang tak semayang, maghrib baru semayang. Maghrib pun lagu tulah, kalut. Pergi beli tembakau Jawa di pasar malam je, nak balik tak dah. Semayang. Dah tahu kata 5 minit lagi orang nak bang, time tu lah nak start motor pergi pasar malam cari tembakau pun. Kerana tembakau Jawa tak semayang maghrib. Ya Allah. Kita ambil ringan. Kadang-kadang pipi duk cadang boleh balik, orang blok kereta nak balik tak boleh. Balik insya-Allah. Bini tanya semaghrib semayang bang. Nak semayang di mana, dia kata orang blok kereta aku. Dah bang pun satu, orang nak bang maghrib pun nak start kereta pergi, start kereta motor pergi. Kacak kata tak boleh waktu lain. Dia kata tembakau nak habis. Allah, tembakau tak nak mati kerana tak isap tembakau semalam. Maghrib tak semayang. Semayang di luar daripada waktu. Kan? Semayang tapi di luar daripada waktu. Maka Allah beri ancaman yang begitu keras. Peruntukan lemah weh. Lalu ulama kata, kalaulah melewat-lewatkan sembahyang sehingga keluar daripada waktu pun diancam sedemikian rupa, bagaimana yang tak sembahyang? Sudah tentulah azabnya lebih besar daripada tu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sayang ke anak-anak bukan setakat dunia. Bukan setakat kita nak beri anak-anak kita makan cukup, pakai cukup, hidup dalam keadaan selesa, rumah besar dan sebagainya. Bukan hak tu saja. Tapi aku sayang kat hang ni, kata kat anak-anak, aku sayang kat hang ni sampai ke akhirat. Sebab tu kalau hampa tak semayang, aku ambil tindakan. Nabi pun suruh, kalau sampai umur 10 tahun tak semayang, tibai, boleh pukul untuk mentakdib, mengadabkan mereka. Supaya lekat semayang tu dalam diri. Ni kalau anak-anak balik, cucu balik musim raya, musim cuti sekolah, Tok Wan kena tengok lah sama. Mangkit subuh tu gerak habis. Mereka duduk dalam rumah kita. Kita sebagai ketua rumah, seorang tak semayang, kita nak kena tanggungjawab. Kalau menantu tak semayang, pandai-pandai lah nak tegur menantu lagu mana. Kadang-kadang alah, nak tegur menantu dia segan. Tapi marah ke anak, sindiak ke menantu. Balik duduk dalam rumah kita, jangan kita buat segan sekali kita duduk marah, mereka kata tak boleh. Kadang-kadang kita segan tu banyak sangat, kadang-kadang sampai kita tak ambil berat pasal perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, ni ulama kata kalau seandainya orang yang melewat-lewatkan sembahyang pun diancam sedemikian rupa oleh Allah, apatah lagi yang tidak melaksanakan salat 5 waktu dalam kehidupan dia. Sudah tentulah azab yang Allah peruntuk lebih besar daripada tu. Bukan kata mati akhirat esok, kata kehidupan dunia pun tak dicabut keberkatan dalam kehidupan dia. Orang yang tak semayang ni. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang kata neraka ni tuan-tuan, Nabi sebut seringan-ringan azab neraka apa dia? Bara api atau api di bawah tapak kaki, menggelegak, mendidih sampai ke otak. Panas tadi ni. Api, bara api duduk bawah tapak kaki tu. Tapi walaupun duduk bawah tapak kaki, panas tadi ni sampai menggelegak otak. Orang yang kena azab paling ringan dalam api neraka, dia kata apa? Allah, akulah orang paling teruk kena seksa dalam neraka ni, tak ada dah orang lebih teruk daripada aku. Sedangkan dialah orang yang paling ringan diseksa oleh Allah dalam api neraka. Tu pun dia berasa dia paling teruk. Hak paling teruk lagu mana? Allah Subhanahu wa taala a'lam. Sebab tu kita duk minta berdoa pada Allah jauh daripada api neraka ni tiap-tiap kali. Pas pada semayang berdoa pada Allah, waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Dalam wirid pun kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Minta pada Allah. Tak cukup dengan hak tu saja, kena buat hak Allah suruh, tinggal hak Allah larang. Yang paling besar dalam tuntutan kehidupan kita apa dia? Semayang kita ni. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Kata Syekh Daud Abdullah Fatani lagi, saya petik kata-kata dia pada kitab dia. Kan? Dia kata apa? Kita ni tanggungjawab ketua keluarga, ibu bapa. Kita wajib memaksa ahli keluarga, wajib memaksa anak-anak dan orang-orang di bawah jagaan kita supaya mendirikan salat
dan jangan biarkan mereka menguzurkan diri. Ini teks dalam kitab Muniyatul Musalli. Kita sebagai ketua keluarga wajib kita paksa ahli keluarga, anak cucu kita, isteri kita, dan orang-orang yang berada di bawah jagaan kita. Kalau kita bos, di bawah kita tadi ada anak-anak buah kita, pekerja-pekerja kita. Wajib kita paksa mereka supaya salat, dan jangan biarkan mereka menguzurkan diri. Jangan biar mereka tak semayang. Kadang-kadang kita tahu tapi kita biar. Dan bagi mereka yang tidak mematuhi suruhan, anak-anak yang tak patuh suruhan kita untuk salat, orang-orang di bawah jagaan kita yang tak patuh arahan kita untuk salat, hendaklah kita menakut-nakutkan mereka. Hendaklah kita memaksa dan memarahi mereka dengan bersungguh-sungguh, seolah-olah mereka telah merosakkan harta benda berharga milik kita. Kata Syekh Dawud Abdullah Fatani. Kalau mereka tak dengar cakap kita, kalau mereka tak patuh suruhan arahan kita, hendaklah kita menakut-nakutkan mereka, marah mereka, paksa mereka, marah mereka, seolah-olah mereka telah merosakkan harta benda berharga kesayangan milik kita. Macam mana kita marah anak-anak bila dia buat pecah pinggan kita hak beli di Langkawi contohnya lah. Marah ke anak ni 3 hari tak habis lagi. Kalau dia tak semayang lebih pada tu, kita kena marah dia. Sebab ni tanggungjawab dengan Allah. Kita nak kena jawab, kita tak terlepas. Pasal apa kamu sebagai bapa, kamu tak suruh? Kalau kamu daripada umur 7 tahun ikut sebagaimana yang Nabi sarankan, umur 7 tahun dah ajak semayang, 10 tahun dia tak semayang, kamu tiba. Mai umur akhir balik, anak-anak tadi tak ada masalah dah. Tuan-tuan hantar dia pergi mengaji di mana pun, insya-Allah dia takkan tinggal semayang. Lekat. Ni mai umur 40 tak semayang ni pasal apa ni? Pasal dulu mak pak tak ambil berat. Mak pak tak suruh, dan mungkin mak pak sendiri pun tak semayang, tak tunjuk contoh yang baik dalam keluarga tadi ni. Kadang-kadang anak umur 4 tahun tak suruh pun, tapi kalau dia tengok mak pak dia semayang, dia mai duduk sebelah kita, rokok sujud macam kita. Mana suasana tu dah berlaku dalam rumah tadi ni. Idza kana rabbul baiti bid-duf daribu fashimatu ahlil baiti ar-raqs wal la'ibu, dalam kata-kata dia sebut syair. Apabila si ketua keluarga memukul gendang, maka ahli keluarga akan menari mengikut rentak yang dipukul, yang dipalu oleh ketua dalam rumah tangga tadi ni. Mana pak dia pukul gendang lagu mana, irama apa. Kalau pak ni ambil berat pasal agama, maka dididik anak dia ikut rentak agama, maka anak-anak pun akan ikut itulah. Tapi kalau pak ni tak semayang, seluar pun seluar pendek, atas pada lutut, bawah pada pusat, minta maaf lah. Umur dah 5-60 kat pencen dah pun, pergi makan kedai Tom Yam pun seluar atas pada lutut lagi. Sampai bila nak tunjuk kepala lutut kita ke orang? Rambut pun lepas, tak pakai tudung dan sebagainya. Kalau dalam suasana rumah terbina lagu tu, macam mana kita nak suruh anak-anak kita pakai luar panjang, tutup aurat, tutup kepala? Sedangkan kita sebagai tonggak dalam rumah tangga pun tak tunjuk contoh yang baik pada anak-anak. Kalau pak tak bangkit sembahyang subuh, macam mana nak suruh anak-anak bangkit sembahyang subuh? Mak gerak bangkit subuh, anak celik mata tengok pak duduk terkangkang lagi. Nak akan kata apa? Gerak pak tak bangkit lagi. Pak pun tak bangkit lagi. Contoh yang tak baik berlaku dalam rumah tangga. Sebab itulah tuan-tuan, kan, kita kena mula pada diri kita sebelum orang-orang yang di bawah tanggungan kita tadi ni. Ni kata Syekh Abdullah Fatani ni dengan tegas dia sebut. Dia kata apa lagi? Ni ketegasan dia ni. Dan kata dia, jika kita tidak bertindak demikian, kalau kita tak suruh mereka semayang, kita tak arahkan mereka semayang, kalau mereka tak semayang pun kita buat tak peduli, kita tak marah, kalau kita bertindak demikian, maka kita dikira sebagai orang yang meringan-ringankan tuntutan Allah dan Rasulnya. Maka kita dianggap orang yang tak ambil berat, orang yang meringan-ringankan perintah Allah dan perintah Rasul. Sesungguhnya orang yang mengabaikan tuntutan Allah, lebih-lebih lagi lah salatnya, maka orang ini tidak ada kebajikan darinya, serta tidak ada keberkatan untuk kita hidup bersama-sama dengannya, kerana mereka ini telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Tak ada keberkatan.
Allah cabut barakah. Anak-anak cucu balik duduk dalam rumah kita 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam subuh tak semayang. Allah tarik keberkatan, tenangan, rahmat dalam rumah tangga kita, tuan-tuan. Kita buat rumah boleh 500-600 ribu, sejuta kita boleh buat. Tapi nak cari keberkatan tu kadang-kadang kita silap langkah. Dengan sebab tindakan-tindakan macam inilah Allah tarik cabut keberkatan daripada rumah kita. Sebab tu kita bukan tang kita saja. Sebab tu Allah sebut kan, qu anfusakum, pelihara diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu narah, daripada api neraka. Bukan Allah suruh jaga kita saja. Kita main surau, kita main masjid tu, di rumah tu lagu mana keadaan. Pastikan sebelum kita langkah main depa bangkit dah. Tak lagi kita main tak tahu ke mana, kita nak balik sekali lagi tak subuh habis dah balik tengok depa tak sembahyang lagi. Nauzubillah min zalik, tuan-tuan. Takut berat tanggungjawab ni. Tapi kena buat, itu tanggungjawab kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, di samping kita suruh, kita arah, kita perintah anak-anak, di samping itu ialah doa kita pada Allah. Allah ajak pada kita kan dalam Quran, di antaranya doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikan aku muqimas salah, orang yang sentiasa mendirikan salat, wa min zurriyyati, begitu juga zuriat keturunan aku. Kita hari ni lekat semayang, ialah mak pak kita suruh, mungkin juga berkat doa tok wan tok nek kita dulu, minta supaya zuriat keturunan dia ni zuriat keturunan yang mendirikan salat, tidak meninggalkan salat. Di samping kita suruh anak-anak kita gerak tidur dan sebagainya, minta pada Allah supaya Allah beri kekuatan. Jadikan aku ya Allah, dan juga zuriat keturunan aku, anak cucu aku ni, zuriat keturunan yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, tolong terima doa kami ni ya Allah. Doa daripada ibu bapa kepada anak, doa daripada tok wan kepada cucu, doa yang sangat diterima di sisi Allah. Yang Nabi sebut salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 jenis doa yang Allah mustajab, yang tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu padanya, Allah terima. Da'watul mazlum, doa orang kena zalim, Allah terima. Wa da'watul musafir, doa orang yang musafir, Allah terima. Dan yang ketiga, doa daripada seorang bapa, seorang ibu kepada anak-anak dia, minta kebaikan untuk anak-anak kita. Kita bukan nak dia berjaya dalam dunia saja, kita nak dia berjaya sampai ke akhirat. Dunia apa yang dapat, akhirat lebih-lebih lagi. Kita tak mau dia bangga dengan sijil mengaji lulus tinggi dan sebagainya, tapi nak buat apa kalau tanggungjawab dia dengan Allah dia abaikan. Auzubillahi min dzalik. Sebab bukan kesudahan hidup kita di dunia ni. Itu di antara doa yang Nabi ajak, yang Quran ajak pada kita, minta pada Allah. Tak apa ikut bahasa Arab pun, baca ikut Melayu, lepas pada semayang kita, ya Allah, jadikanlah diri aku ini zuriat keturunan aku, zuriat keturunan yang menegak mendirikan sembahyang ya Allah, supaya kita selamat dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, jadi ini yang kita sebut kemuncak daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Saban tahun kita duk cakap peristiwa Isra' dan Mi'raj, satu peristiwa agung kan? Marilah sempena dengan kedatangan peristiwa ini pada tahun ini yang kita sambut minggu lepas lah. Cuma nak bercakap juga semayang ni, bila-bila pun kita perlu bercakap benda ni sebab berlaku sepanjang kehidupan kita. Marilah kita bina satu kehidupan baru, letakkan solat ni satu benda yang utama dalam kehidupan kita, yang tidak ada kompromi dalam keluarga kita sebagai ketua keluarga, begitu juga pada diri anak-anak cucu kita. Ambil berat soal solat ni. Kalau dulu mungkin mak pak kita tak ambil berat, cukuplah setakat mak pak kita, tapi alhamdulillah kita dah hari ni mari kesedaran, kita mula pada anak cucu kita ambil berat pasal semayang. Hak dulu-dulu kita minta ampun pada Allah. Marilah kita mula kehidupan kita tadi ni, letakkan solat dalam kehidupan kita ialah suatu benda yang sangat penting. Tidak ada keberkatan kehidupan kalau seandainya kita tidak melaksanakan solat sebagai tanggungjawab utama dalam kehidupan kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, itulah sedikit sebanyak
Saya nak tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dipetik daripada surah Taha ayat 132. Allah kata apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah kata perintahkanlah keluargamu serta umatmu untuk mengerjakan solat. Makna tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, ketua keluarga, suruh anak-anak kita, masyarakat kita dan juga orang yang berada di bawah tanggungan kita ni untuk solat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah engkau tekun bersabar pada menunaikannya. Sebab semayang ni berat. Kadang-kadang gerak anak-anak pun kadang-kadang kena sabar banyak tuan-tuan ni. Puas gerak, kadang-kadang nak mengkit subuh tu puas gerak. Sementara nak mari kesedaran sendiri, kita dulu pun cik-cik lagu tu lah. Mak pak gerak ni kadang-kadang 3-4 kali jaga dah. Pergi tidur paling pula. Nak kena sabar, nak kena gerak, tak ada biar. Sebab tanggungjawab tak selesai lagi tak semayang. Wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu tekun sabar dalam melaksanakan solat tadi ni dan juga dalam menyuruh anak-anak kamu semayang tadi ni. La nas'aluka rizqa. Allah kata kami tak pernah minta rezeki kepada kamu wahai manusia. Nahnu narzuquk, bahkan kami yang bagi rezeki pada kamu. Kita ambil rezeki nikmat daripada Allah ni macam-macam. Tiba-tiba Allah suruh kita semayang, kita tak mau semayang. Teruk sungguhlah. Allah tak nak minta apa pada kita pun. Minta suruh kita laksana hal ni, tanggungjawab kita dengan Allah. Untuk kebaikan kita, keselamatan kita dunia dan juga akhirat. Dan Allah kata wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah. Mana orang yang bertakwa, kesudahan dia adalah kebaikan. Orang yang tak takwa pada Allah, derhaka pada Allah, kesudahannya adalah keburukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita ambil semangat ni, dan tahun ni pun insya-Allah kita boleh dibenarkan untuk solat tarawih di masjid dan sebagainya. Marilah kita hidupkan kembali rumah-rumah Allah dengan ibadat yang sempurna. Semayang Jumaatnya pun kita dah boleh semayang macam biasa. Tarawih pun kita insya-Allah akan dibenarkan. Marilah guna peluang ni. Tuan-tuan dah rasa dah tahun lepas macam mana semayang di rumah, kan? Masjid sekali sehari pun kita tak boleh main masjid buat tarawih. Pakat jadi tu imam belaka tahun lepas. Alhamdulillah, kan? Belum ni duk komplain tu imam, amu itu imam ni baca tak sedap, amu itu imam ni lambat, amu itu imam ni baca panjang. Tahun lepas semua pakat jadi tu imam. Bini pula komplain kat kita, awak yang bang baca slow ngat malam ni. Aku tera ni pun mujur dah, hanya duk komplain. Komplain aku tak naik kat Malaysia, dia kata. Baru kita tahu susahnya, kan? Jadi tahun lepas Allah dah bagi kita rasa suatu suasana yang kita tak pernah rasa sebelum ni. Tahun ni Allah balikkan kita, beri keizinan insya-Allah untuk kita balik ke rumah Allah. Marilah rebut peluang ni, supaya kita dapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Saya kira cukup kadar itu apa yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan bersama pada malam ni. Mudah-mudahan memberi manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله.